اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا. Mengandungi 78 ayat. Dinamakan surah Al-Hajj, perihal ibadat haji, kerana perintah Allah Ta'ala mengenai amalan haji ini ada disebutkan mulai dari ayat yang ke-26. Intisari kandungannya menerangkan tentang hari akhirat dan menarik perhatian umat manusia jika ada sesiapa yang menaruh syak tentang kedatangan hari kiamat, hendaklah mereka memikirkan keadaan kejadian diri mereka sendiri. Nescaya akan hilanglah keraguan mereka dan akan dapatlah diketahui bahawa Allah yang berkuasa menciptakan mereka pada mulanya tentulah berkuasa menghidupkan mereka semula pada hari kiamat untuk diadili dan menerima balasan. Ditegaskan pula bahawa Allah Ta'ala akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam alam kehidupan dunia ini untuk mengembangkan Islam dan mencapai kemenangan, serta mengurniakannya dengan sebesar-besar kemuliaan di akhirat kelak. Sesiapa sahaja dari musuh-musuh Islam yang menyangka sebaliknya disebabkan hasad dengkinya, maka biarlah dia membunuh diri, kerana segala rancangannya yang jahat tidak akan dapat menyekat pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya. Oleh kerana junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam yang bersertanya telah ditindas dengan kejam oleh kaum kafir musyrik di Mekah, sehingga baginda dan pengikut-pengikutnya terpaksa berhijrah ke Madinah. Dan oleh kerana kaum kafir musyrik tidak putus-putus mengancam dan menceroboh, maka baginda dan orang-orang Islam yang telah puas bersabar diizinkan oleh Allah Ta'ala menghunus senjata menentang pencerobohan itu. Kesudahannya, baginda mencapai kemenangan yang besar
Dan tidak lama kemudian Mekah dikuasai oleh baginda dan seluruh penduduknya memeluk Islam. Umat Islam telah dipuji oleh Allah Ta'ala kerana mereka berjuang untuk menegakkan kebenaran. Dan manakala mereka memegang kuasa, mereka menjalankan hukum-hukum syariat Islam dengan sempurna. Diterangkan pula tentang bagaimana Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah Ta'ala mendirikan Baitullah, yakni Kaabah, di tanah suci Mekah. Serta diperintahkan menyeru umat manusia mengerjakan ibadat haji di situ. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan amalan ibadat haji dan faedah-faedahnya yang didapati oleh orang-orang yang mengerjakannya. Surah ini diakhiri dengan memerintahkan supaya umat Islam berjihad, berjuang dengan bersungguh-sungguh mengerjakan suruhan-suruhan Allah dengan sempurna dan dengan ikhlas kepada Allah semata-mata, kerana Allah jualah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhadu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi shadid. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya. Dan engkau akan melihat manusia mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Tetapi azab Allah amatlah berat, mengerikan. Dan ada di antara manusia yang membantah perkara-perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan, dan ia menurut tiap-tiap syaitan yang telah sebati dengan kejahatan. Yang telah ditetapkan kepada tiap-tiap syaitan itu, sesiapa yang berketuakan dia, maka sesungguhnya ia akan menyesatkannya dan memimpinnya kepada azab neraka. Kita berada dalam penafsiran surah yang baru yang dikenali sebagai surah Al-Hajj. Al-Hajj maknanya haji dalam bahasa Arab. Surah ini mengandungi 78 ayat dan dalam kategori surah Madaniyah. Bila kita menyebut surah Madaniyah, surah yang penuh dengan hukum hakam. Dalam surah ini dinyatakan pelbagai hukum hakam. Sama ada yang berkait dengan solat, yang berkait dengan zakat, yang berkait dengan jihad, yang berkait dengan haji, dan juga perkara-perkara yang lain. Namun surah Madaniyah juga menyentuh persoalan-persoalan yang berkait dengan akidah, tauhid, dalil-dalil kebangkitan semula manusia untuk dihisap, dan juga dalil-dalil kejadian manusia daripada awal sampailah mereka mati. Walaupun kebiasaannya surah Madaniyah yang diturunkan selepas hijrah dalam definisi paling tepat, diturunkan selepas hijrah Nabi SAW ke Madinah.
Sama ada surah ini diturunkan di Mekah ke, di Madinah ke, waktu musafir ke, waktu Nabi menetap. Bila surah ini diturunkan selepas hijrah, namanya Madaniyah. Ini definisi yang tepat yang dipersetujui oleh ramai ulama. Dan surah Al-Hajj ini di antara surah yang sifatnya macam tu. Diriwayatkan oleh Imam Azizi, di antara keajaiban surah ini, ia turun pada malam dan siang, waktu musafir dan waktu Rasulullah menetap. Diturun di Mekah, diturun di Madinah, diturun ketika perang, diturun ketika aman. Di dalamnya ada hukum yang jelas dan ada mutasyabihat. Maknanya surah Al-Hajj ini, ada ayat diturunkan waktu perang. Ada ayat yang diturunkan waktu aman. Ada ayat yang diturunkan ketika mana Nabi duduk Madinah. Ada ayat yang diturunkan ketika mana Nabi berada di Mekah. Ada ayat yang diturunkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusafir. Ada ayat yang diturunkan ketika mana Rasulullah tak ke mana-mana. Ada ayat yang diturunkan pada waktu siang. Ada ayat yang diturunkan pada waktu malam. Ini keajaiban surah ini yang meliputi semua waktu. Tidak daripada 78 ayat tadi, sebahagian ayat ada yang turun malam hari. Sebahagiannya siang hari. Sebahagiannya ketika Nabi sedang berperang. Sebahagiannya ketika Nabi aman, tak perang. Sebahagiannya ketika Nabi sedang musafir. Sebahagiannya ketika Nabi sedang menetap, tak keluar ke mana-mana. Sebahagian ayat tadi turun kat Madinah, sebahagian pula turun kat Mekah. Maka kesemua ayat ini membentuk surah Al-Hajj. Ini keajaiban surah ini dari sudut sejarah penurunan. Dinamakan surah Al-Hajj kerana di dalamnya diiklankan satu kefarduan yang utama kepada manusia. Iklan ini melalui lidah Nabi Allah Ibrahim AS. Kerana pada ayat dalam surah ini Allah Ta'ala menyuruh Ibrahim berkata, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Wahai Ibrahim, iklankan manusia akan kefarduan haji. Pengiklanan ini berlaku selepas sempurna pembinaan Kaabah. Bila Nabi Allah Ibrahim selesai bina Kaabah bersama Nabi Ismail, maka dua perkara yang Nabi Allah Ibrahim buat. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim berdoa. Sebagai satu sunnah, bila kita selesai buat suatu benda baik, kita doa. Moga Allah Ta'ala terima. Sebab itu dalam banyak ibadat kita, selesai buat, kita sunat doa. Selesai, sunat doa. Lepas melontar jamrah, sunat doa. Ula, wusta, melainkan Aqabah. Sebab apa bila melontar jamrah Aqabah, kita tak sunat doa? Sebab kita ada lagi kerja lain, nak balik Mekah. Dan demikian juga sesudah kita melaksanakan apa saja bentuk ibadat, disunatkan doa hatta lepas solat fardu. Bila Rasulullah ditanya, ayud doa yasma', bilakah doa itu mustajab? Maka jawab Nabi SAW, jawfal layl wa duburas salawatil maktubah. Di tengah malam dan selepas solat fardu. Dubura selepas solat fardu. Maknanya lepas kita solat fardu, sunat kita doa, kerana ia waktu mustajab. Lepas kita solat fardu. Bahkan juga pada solat-solat sunat kita. Kerana para ulama mengambil daripada peristiwa Nabi Allah Ibrahim, selesai saja buat satu benda baik, kita doa. Hatta orang bayar zakat, lepas zakat dia doa. Hatta seorang bila berpuasa, lepas puasa dia doa. Untuk Allah terima ibadat puasa. Apa pun ibadat kita buat, maka doa tu penting. Kenapa? Untuk membuang rasa riak, rasa sombong kita. Seolah macam kita buat ni taufik dari Allah. Ini kurniaan dari Allah. Dan kita mengharapkan Allah Ta'ala terima. Maka suara Nabi Allah Ibrahim didengari oleh benih-benih yang masih berada dalam tulang sulbi, yang masih berada dalam rahim. Lalu benih-benih ini berkata, labbaik Allahumma labbaik. Ya Tuhan kami datang, ya Tuhan kami datang. Nabi Allah Ibrahim kata, ya Allah suara aku slow. Macam mana nak sampai? Lalu kata Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, kamu cuma sebut, aku tolong sampaikan. Maka Nabi Ibrahim pun, dia mengambil sebab paling maksimum. Bila kita buat satu perintah Allah, kita kena mencari sebab paling maksimum. Nabi Ibrahim panjat bukit paling tinggi di Mekah, namanya Jabal Abi Qubais. Yang hari ini jadi camp tentera. Kalau tuan-tuan ke Mekah, ada lagi Jabal Abi Qubais.
Maka Nabi Allah Ibrahim panjat bukit. Sebab itu paling tinggi sekali. Supaya kita belajar satu benda, bila kita buat satu benda, satu kerja, kita sebelum cerita tawakal serah pada Allah, kita kena mengambil sebab yang maksimum. Jangan ambil sebab sikit, saya serah ke Allah. Itu su'u adab. Adab tak baik dengan Allah. Kita buat kerja sikit, usaha sikit, serah ke Allah. Sakit, berubat sikit, serah ke Allah lah. Jangan maksimum kita berubat. Maksimum kita boleh buat. Kalau sekiranya kita nak cari duit, maksimum kita cuba cari duit. Tapi taklah mengganggu perintah wajib dan sebagainya. Maksudnya sungguh lah. Kalau buka kedai biar betul-betul lawa sekian. Maksimum jangan. Buka lebih kurang, tawakal je start pada Allah. Bila tak dapat hasil yang dikehendaki, maka dia kata nak macam mana, tak ada rezeki. Dia tak tohmah kekurangan dirinya. Maka Nabi Allah Ibrahim dia tak ambil mudah dengan apa yang Allah kata. Wahai Ibrahim, kamu cakap, aku sampaikan. Kalau Ibrahim mudah, okey, senang dia pun sambil berteleku kat Kaabah bersandar sambil minum Zam-Zam. Manusia gila haji. Dia tak buat macam tu. Panjat bukit dan dia jerit sekuat suara dia. Dan Allah jadikan suaranya didengari bukan sekadar manusia. Dia dengar benih-benih yang belum jadi manusia. Yang dalam rahim, yang dalam sulbi. Itu akhirnya orang kita sebut ni sampai seru. Yang seru Nabi Allah Ibrahim. Sampai seru. Dan di sini juga pengajaran. Kata bila kita buat kerja Tuhan, Allah akan sampaikan benda tu. Kadang-kadang kita ceramah berapa orang lah nak datang. Ceramah je. Ceramah. Lengkapkan ilmu kamu, betulkan niat kamu, ceramah. Akhir dengar semua orang. Viral habis. Apa yang kita nak sampaikan yang baik-baik. Jadi, ada perkara yang kita perlu faham dalam sunnatullah ini. Keterbatasan usaha kita dan kekuasaan Allah yang mutlak. Kerana itu dinamakan surah ini sebagai surah Al-Hajj. Kerana peristiwa haji ini peristiwa paling besar sekali dalam sejarah umat manusia dan umat Islam. Secara umat manusia dari sudut mentauhidkan Allah. Bersolidariti, berwahdah, bersatu padu. Sawasiyatun nas, kesamaan manusia. Semua pakai kain putih. Semua pakai ihram. Semua patuh pada larangan. Semuanya tunduk dengan tawafnya, sa'ainya, tanpa membantah. Tak ada pun kata kenapa tawaf 7. Saya nak tawaf 8 lah. Tak ada seorang pun kita dengar. Walaupun orang kat Malaysia bergegar dia duk kritik benda tu, kritik benda ni. Time dia buat umrah dia ikut juga. Dia ikut juga. Walaupun kat Malaysia duk langgar perintah Allah tu, langgar perintah ni. Bila sampai kat sana, tak ada orang nak langgar. Tak ada orang, saya nak tawaf 2 je. Ikut saya lah. Yang penting hati baik. Tak ada. Kat sini dia langgar tak nak pakai tudung. Tak nak semayang. Bila orang tegur, kamu Tuhan ke? Buat kerja Tuhan ke? Nak hukum saya, kamu dah jamin masuk syurga ke? Yang penting hati saya baik. Masih kat Malaysia. Dia pergi kat Mekah, tak berkutik dia. Dia tawaf pun ikut flow orang. Tak ada pula dia nak berlawang tawaf. Tujuh. Kalau kita kata, ni kenapa tak buat macam Malaysia je? Buat satu je. Yang penting hati bersih. Takut dia. Tak payahlah wukuf kat Arafah tu. Wukuf kat hotel je. Yang penting, niat kita baik. Tak berani dia. Dia dengar. Itu bila kita tengok kat Mekah ni, sejahat-jahat orang pun nampak baik. Dia ikut. Yang berbogel kepala duduk sana, tutup. Comel pula dia tutup. Tak berani pula dibuka tudung. Atas nama, yang penting hati baik. Tak laku ayat tu, dia pun tahu tak laku ayat tu. Itu besarnya kepaduan haji. Dia menjadikan manusia ni, teruk tak teruk pun ditunduk. Ni pemimpin besar. Nama raja, nama apa. Pasti ikut je. Aku sultan, aku nak separuh je. Tak boleh. Dia terpaksa dengar juga ni mutawih kata, 7 tuanku. 7 dia. Tak boleh ke shortcut. Tak boleh tuanku. Kena ikut. Wukuf pun sama. Tak boleh kan saya nak wukuf kat hotel je. Tak ada fatwa-fatwa. Tak ada tuanku. Pergi wukuf. Atau saya nak pakai kok ke. Tak boleh pakai kain ihram. Mana sekuasa manusia. Sejahir orang. Seteruk mana orang. Dia pergi ke haji, kita pun nampak semua patuh. Itu bila pergi haji ke Mekah nampak baik. Baik. Nampak bagus. Semua nampak patuh, semua nampak taat. Sebab itu Allah, Nabi SAW menyebut tentang haji mabrur. Kan itu yang akan membezakan bila kita balik nanti. Haji mabrur. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW, Al-hajjul mabrur, laisa lahu jaza' illal jannah. Haji mabrur,
tak ada balasan yang sesuai untuknya melainkan syurga. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bila orang tu haji mabrur, perangai dia berubah daripada sebelum ini. Yang teruk, yang maksiat. Dia akan taat, dia akan patuh, dia akan taubat. Maka dia haji mabrur. Jadi dia nak kata haji 40 kali pun bukan kebanggaan kalau dia tak berubah. Saya pergi haji tiap-tiap tahun. Apa hebatnya kalau dia tak berubah? Sebab tu namanya haji mabrur, dia tak sebut haji banyak. Dia bukan penting haji banyak. Kita ceritalah kita haji tiap tahun pun, tak ada nilainya kalau tak mabrur. Nilai kita nak pada haji tu mabrur. Jadi orang miskin tak susah hati, Ustaz, saya pergi sekali je. Dia pergi tiap-tiap tahun Ustaz pergi haji. Kata tak ada. Kita kata tak ada suatu benda yang kita patut cemburu orang lain boleh pergi banyak kali. Yang penting setiap kali kita buat haji, cari setiap kali ataupun ketika mana kita buat haji, cari nilai mabrurnya, maka ia memadai. Cukup Rasulullah dia buat haji sekali. Cari nilai mabrur. Jadi tak ada apa pun kelebihan kalau orang kata saya dari 10 kali, 15 kali. Kerana kelebihannya pada mabrur. Oleh sebab itu kita bila buat haji cari mabrur. Agak-agak belum mabrur pergi lagi. Sebab saya nak mabrur tu bukan sebab nak banyak kali. Saya bukan pergi banyak kali sebab nak suruh orang kata pergi haji banyak kali. Saya nak mabrur. Mungkin saya tak nampak ada kecacatan yang berlaku pada haji. Saya nak pergi sekali lagi untuk mabrur. Bukan nak beritahu saya dapat kali haji. Bukan. Nak mabrur. Kalau dia repeat haji untuk mabrur tu bagus. Bila repeat haji nak suruh banyak, maka itu tak ada faedahnya. Kemudian kita lihat apakah hubungan surah ini dengan surah sebelum ni yang kita baca. Dia panggil silatuha bima qablaha. Kalau sebelum ini surah Al-Anbiya pada ayat-ayat akhir, dia ceritakan tentang akan berlaku janji Allah yang sebenar. Waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Maka waktu itu terbeliaklah biji mata orang kafir yang tak percaya pada kiamat. Itu pada surah Al-Anbiya. Pada surah Al-Hajj dia mulakan dengan ayat inna zalzalatas saati syai'un azim. Goncangan gempa bumi kiamat itu suatu peristiwa yang dahsyat. Dan surah Anbiya dah sebut clue tentang kiamat. Dalam surah Al-Hajj menyebut suasana kiamat dengan gempa bumi yang kuat. Sebahagian mufassirin menyatakan gempa bumi ini berlaku sebelum matahari keluar sebelah barat. Kita pernah beritahu dalam hadis yang sahih, diceritakan bila Allah Ta'ala nak menghadirkan tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat, tanda ini berlaku sesudah turunnya Nabi Isa, sesudah terbunuhnya Ya'juj Ma'juj, sesudah wafatnya Nabi Isa, dan digantikan oleh orang kanan Nabi Isa yang baik, yang soleh, yang memerintahnya secara adil dalam tempoh 7 tahun. Maka mati pula pengganti Nabi Isa AS. Maka berlakulah penyelewengan. Penyelewengan agama berlaku. Penyembahan berhala kembali berlaku. Ketika itu matahari mula tak keluar 3 hari. Maka di kalangan orang baik merasakan panjangnya malam ni untuk mereka teruskan ibadat. Di kalangan ahli maksiat yang duk clubbing tengah malam, yang buat maksiat tengah malam, berkata malam ni seronok kita buat panjang. Tak siang-siang. Sedangkan malam itu berpanjangan selama 3 hari. Malam tu panjang selama 3 hari. Macam kita tengoklah musim sejuk, musim panas. Malam mungkin panjang pada siang. Atau setengah negara yang saya pernah cerita, siang semata, ada yang malam semata. Maka matahari pun keluar sebelum barat. Sebelum keluar barat, maka berlaku gempa bumi yang kuat. Ini disebut oleh sebagian tafsir dari sudut ayat ini. Bilakah tanda ini berlaku? Goncangan yang kuat ini. Walaupun jumhur mufassir menyatakan ia goncangan hari kiamat. Sebagian kata ini goncangan yang akan berlaku sebelum kiamat. Sebab disebut goncangan. Kerana kalau kiamat disebut sangkakala. Angin sangkakala yang mematikan semua. Ini goncangan sehingga wanita yang mengandung yang belum cukup bulan gugur. Wanita yang sedang menyusukan anak, yang anak belum kenyang menyusu, tetangga terjatuh. Dan nampak orang ni macam mabuk. Bukan mabuk tapi kerana azab Allah teruk. Kalau kita tengok orang tinju, gaduh, dia bila kena tumbuk teruk tu dia jadi macam mabuk.
Dia bukan mabuk kerana harap kan, dia mabuk sakit sangat, otak dia hilang dia punya tu. Memori hilang. Dia bila sakit sangat dia macam mabuk. Kan kalau setengah kena pukul ramai-ramai, bila dia bangun dia macam mabuk. Bukan mabuk minum arak, mabuk kerana teruk dia kena. Demikian gambaran bila nak hampir kiamat. Jadi kalau dalam surah Al-Anbiya menyebut tentang datang kiamat, surah Al-Hajj menyebut sifat kiamat tadi atau sifat gempa bumi atau sifat kejadian hari kiamat. Kalau dalam surah Al-Anbiya kita dah baca 10 episod kisah-kisah Nabi. Secara umumnya 16 Nabi disebut. Kerana episod pertama kita dah cerita tentang Musa dan Harun, 2 orang, tapi satu episod. Pada episod 10 yang kita baca, kisah Nabi Zakaria, Yahya dan Maryam. Dan disebut nama Isa secara umum. Maka dikira jumlah 16 orang. Kalau sekiranya dalam surah sebelum ini disebut kisah-kisah Nabi-Nabi yang menceritakan bagaimana peranan mereka mengisbatkan ketauhidan Allah, keesaan Allah, perjuangan mereka membuang syirik, keimanan mereka pada hari kebangkitan, maka pada surah ini pula menceritakan bagaimana atwar maksudnya peringkat kejadian manusia itu sendiri, peringkat kejadian manusia, dan juga tentang penciptaan langit dan bumi yang menunjukkan bukti kudrat kuasa Allah yang menghidupkan manusia pada hari kebangkitan. Jadi kalau suatu Anbiya menceritakan pada Nabi berjuang pada kaumnya, menerangkan pada kaumnya tentang kebangkitan semula, tentang iman pada kiamat, tentang tauhid Allah. Maka pada surah ini diceritakan bagaimana kekuasaan Allah yang menciptakan manusia secara peringkat-peringkat, atwar, peringkat-peringkat daripada air mani, segumpal darah, segumpal daging, dipakai tulang belulang, lalu jadi manusia sempurna. Kemudian menceritakan ciptaan langit yang hebat, bumi. Semua itu tanda apa? Kudrat Allah, kuasa Allah. Dan kuasa Allah bagi mencipta kembali manusia, bagi membangkitkan kembali manusia. Dan kalau kita lihat kandungan surah Al-Hajj, tadi kita dah sebut sebahagian dalam Muqaddimah Pimpinan Rahman. Ni kita nak sebut apa yang disebut oleh almarhum Dr. Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab tafsir kita ini, itu Tafsir Munir. Di mana dalam surah ini, di dalam surah ini terkandung tentang perintah menunaikan haji dan manasik haji. Dan surah ini juga menceritakan tentang pensyariatan perang dan faktor-faktor kemenangan, muqawwimatun nasr, faktor kemenangan tentang syariat perang dan faktor kemenangan. Dan surah ini juga kalau kita lihat membangkitkan rasa takut dengan menggambarkan keadaan dahsyatnya hari kiamat, di mana berguguran kandungan daripada perut, jatuh anak-anak daripada dakapan dan lain-lain kejadian yang begitu dahsyat. Dan surah ini juga menerangkan tentang dalil-dalil kebangkitan semula. Dan juga perkara yang berkait dengan bagaimana kiamat dan keadaan orang-orang yang berbakti, keadaan orang-orang baik sesudah berlaku kiamat, macam mana balasan mereka. Dan keadaan orang kafir yang disumbat, yang dihumbang dalam neraka. Dan keadaan penyesalan orang munafikin. Artinya ada 3 kelompok manusia. Orang beriman, orang kafir, orang munafik. Penyesalan pada munafikin yang sebelum ini menghina Islam daripada dalam. Kemudian dalam surah ini juga diterangkan tentang kemuliaan Masjidil Haram. Kehebatan, kemuliaan Masjidil Haram dan juga manfaat haji serta kemuliaan segala syiar-syiar. Juga tentang sembelihan-sembelihan, yakni ibadat sembelihan. Dan surah ini juga menyebut tentang kefarduan perang. Kefarduan perang. Dan menghiburkan Nabi SAW atas tribulasi yang dihadapi oleh Rasulullah dan pendustaan kaumnya. Dan surah ini juga menceritakan negeri yang mendustai perintah Allah, yang zalim akan dibinasakan oleh Allah. Dan surah ini juga menceritakan bagaimana kesudahan setiap orang yang bertakwa. Setiap orang bertakwa kesudahan yang baik. Dan surah ini juga menceritakan tentang apakah sebenarnya misi Rasulullah. Apakah muhimmah misi ataupun peranan Rasulullah. Allah jelaskan
Supaya Nabi SAW tidak melampaui sempadan tugasnya. Bila mana Rasulullah melampaui sempadan, Nabi akan rasa tegang. Macam kita tuan-tuan sekalian, antara cara kita nak menangani stres kita, maka kita kena kenal tugas kita, kerja kita. Bila kita kenal kerja kita, tahu batasan tugas kita, kita tak stres. Kalau kita rasa macam kita semua kena buat, kita stres. Kita akan stres. Contoh kita masuk kat pejabat, kita tengok. Kita kena faham, saya ni kerja saya apa kali ni? Oh, kerja saya bahagian ni je. Yang tu bukan bahagian saya. Kalau dia tak faham, dia pun nampak sampah pun dia kena buang. Ni, bocor-bocor pun dia kena tampal. Pipe leaking pun dia kena baiki. Sebab dia lupa kerjanya cuma kerani. Akhirnya dia pun stres. Sebab dia rasa dia kena buat semua benda. Kalau dia faham apa yang perlu dibuat, dia tak stres. Kita dalam kehidupan kita, kalau kita tahu apa yang sepatut kita cakna, apa yang patut kita ambil tahu, kita pun tak stres. Yang stres ni bila kita melampaui tugas kita. Kita nak tahu juga hal orang lain yang bukan hal kita. Itu jadi stres. Tengah fikir ni, jiran sebelah ambil duit mana beli kereta baru. Kenapa awak fikir sangat? Lah, dia beli kereta baru dari mana duit dia ambil ni? Dia pinjam bank 9 tahun ke 10 tahun. Ini pening kepala dia fikir. Itu bukan peranang dia. Dia duk fikir hal orang lain, dia pun pening. Tak payah fikirlah. Fikir hal kita tu. Perhabis loan rumah kita tu. Perhabis hutang kita duk fikir kereta orang lain. Duk fikir rumah orang lain. Jadi stres. Sebab kita bila tak tahu satu benda, dia tertekan. Sebab manusia ni, dia lapar maklumat. Dia kebulur maklumat. Kalau dia tak tahu sesuatu, dia resah. Tak tahu sesuatu, dia nak tahu. Kenapa kawan ni tak datang? Dia pun resah. Kenapa dia tak datang? Sebab apa dia tak malas ke jet lag lagi? Dia tengah fikir ni. Resah dia. Maka tekanan tu ada untuk dia tahu. Dia buat dia je. Itu kau dapat hidayah datang lah tu. Jangan bimbang. Kita serah je pada Allah. Nabi SAW, bila Nabi terlalu nak suruh orang beriman, Nabi tertekan. Terutamanya kaum kerabat Rasulullah. Terutamanya ni pak saudara Nabi. Ini orang ni, orang ni. Nabi nak sangat beriman. Allah kata, hey Muhammad, tugas kamu tahu tak apa? Tugas kamu bukan jadikan orang beriman. Itu tugas aku. Menyampaikan. Tugas kamu beritahu pada manusia. Beriman tak beriman dia, itu urusan aku. Maka itu yang menjadikan Rasul tidak tertekan. Tidak Nabi tertekan. Sebab Nabi mengharap orang beriman. Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbab. Walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh beri hidayah siapa yang kamu suka. Allah yang beri hidayah. Allah beri hidayah. Sebab itu bila Rasulullah tahu peranan dia. Tugas. Maka ini satu tasliah. Bila satu hari Zainab radhiyallahu ta'ala anha, anaknya sakit sampai mati, anak dia. Maka Zainab radhiyallahu ta'ala mengharapkan Rasulullah datang, tengok cucu, boleh buat sesuatu sebab dia Nabi. Dia Nabi macam kita lah, takkan doa mustajab, doa lah. Kita lupa takdir Allah tinggi pada tu. Rasulullah kata pada Zainab, melalui wakil dia, beritahu pada Zainab, bagi Allah apa yang dia beri dan apa yang dia ambil. Itu hak Allah belaka. Dan setiap sesuatu ada waktu yang Allah tentukan. Nabi dah bagi syarat kematian. Tapi Zainab nak juga Rasulullah datang. Barangkali bila Nabi pegang cucu dia berlaku keajaiban, hidup balik. Macam kita katakan selalu duduk bayang cerita-cerita hero-hero ni lah. Hero boleh selesai semua benda. Semua boleh selesai. Hak mati hidup balik, hero. Hak cedera parah tu boleh bercantum balik. Kita kan imajinasi kita macam gitu. Kita lupa takdir Allah. Maka Rasulullah pun datang juga. Sebab Zainab bersumpah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Dia kena datang. Di antara perkara yang kita sunat ialah menolong kawan kita bersumpah. Kadang-kadang kawan kita ni bersumpah nak tunjuk satu benda, kita tolong dia. Supaya dia sumpah dia. Maka Rasulullah pun pergi. Maka Rasulullah pun pegang. Ya, Rasulullah menangis. Sebagai menangis kasih sayang. Dan Rasulullah mengulang perkataan setiap sesuatu. Apa yang Allah beri dan apa yang Allah. Segala puji bagi Allah yang beri, yang memberi dan mengambilnya, dan setiap sesuatu ditentukan waktu. Akhirnya dia mati dalam dakapan Nabi SAW. Cucu Rasulullah ni mati pada dakapan Rasulullah. Nak beritahu Nabi tak boleh buat apa. Dah ajar dia. Dah ajar dia, panggillah Tok Bomo macam mana pun. Panggillah sehebat mana pun. Panggillah orang mustajab doa macam mana pun. Dah ajar dia. Maka sampai masa ini kita kena tahu peranan kita, muhimmah. Bila kita tahu muhimmah, sehingga orang beriman, bila mana dia berdoa, dia tahu sampai bila dia kena doa.
Ya doa tu berterusan, tapi doa minta yang tertentu tu. Kita kan kata kita minta, ya Allah kurniakan zuriat, kurniakan zuriat. Kita minta lah. Kita pun dah menopause, nak doa tu lagi ya. Kurniakan zuriat Allah. Saat tak ada benda mustahil. Betul, kita tak kata ada benda mustahil di sisi Allah. Tapi kalau kita faham signa Allah tadi, Allah nak ajar kita redha. Kita tak boleh berhenti berdoa. Tapi doa yang tu mungkin kita kena berhenti. Supaya kita dah redha dah benda tu. Dah. Saat saya tetapkan doa sah. Masuk 70 doa nak zuriat, nak zuriat. Ya Allah ramaikan zuriat aku. Ni orang dengar semua bergolek tahu. Sebab di doa tu tak kena. Doa tu tak kena. Dia patutnya doa yang lain. Kita tak suruh berhenti doa. Doa jangan berhenti. Tapi apa yang kita minta mungkin dah kena ubah. Kerana Allah dah beri mungkin lebih baik daripada apa yang kita nak tu. Kita doa biar dapat anak perempuan. Semua lelaki pun nak. Laki. Semua anak lelaki kita. Apa anak perempuan doa. Sampailah kita rasa dah tak boleh nak beranak ni. Maka kita tahu syaratnya bahawa kita tak boleh lagi doa tu mungkin doa lain. Tapi kita doa juga dapat juga anak perempuan tapi ibu lain. Habis kita. Dah doa juga. Jadi sebab itu kita kena tahu sempadan doa. Orang bijak sana dalam berdoa dia tahu sempadan dia. Dia tak ada asal doa. Dia minta kaya. Tak kaya. Minta juga. Jangan. Dia akan buruk sangka pada Allah. Dia kembali kepada bahawa apa yang dia dapat tu lebih baik daripada apa dia minta. Sekarang dia minta benda lain. Sebab tu Nabi SAW, bila ada je tempat mustajab, Nabi tak pun kata, doalah hajat dunia kamu nak. Tapi Nabi kata, mohonlah keampunan. Supaya kita tahu yang paling besar yang kita nak dalam hidup keampunan. Baik anak, baik harta, baik muda, baik sihat. Itu semua sementara. Kalau kita sihat apa, mati juga kita. Allah nak sihat, mati juga. Kalau kita minta nak benda tu, nak benda ni, akan hilang juga daripada kita. Mintalah keampunan. Sebab tu kita dapati, setiap kali Rasulullah mendoakan pada para sahabat, Nabi ajar pada sahabat doa, mesti doakan ampunan. Bahkan bila sahabat nak musafir, Nabi kata, ghafarallahu dhunubaka, ghafarallahu zambaka, moga Allah ampunkan dosa kamu. Nak pergi musafir ni, minta Nabi doa. Nabi doa apa? Moga Allah ampunkan dosa kamu. Kita balik musafir, kita kata apa? Ayibun. Kata, raji'un hamidun, ta'ibun. Dia kata aibuna taibuna. Kami kembali, ini kami bertaubat. Dan kami bertaubat pada Allah atas kesalahan kami. Hamidun li rabbina hamidun, dan kami puji Allah atas nikmat musafir kami. Ni balik musafir doa minta ampun juga. Jadi kita kena tahu waktu kita minta sesuatu. Dan kita faham bukan waktu kita patut dah ubah doa kita. Bukan berhenti doa, tapi ubah doa yang lebih bermanfaat. Yang lebih memberikan kebaikan. Tuan-tuan doa, ya Allah ni jantung berlubang, jangan berlubanglah jantung, tutup balik doa. Lubang makin besar ni, misalnya. Minta yang lain, ya Allah matikan aku dengan husnul khatimah. Kan itu bijak sikit. Bijak, ya, kita dah tahu ni, doktor kata awak ni mungkin mati. Doa yang lebih hebat pada kita minta sembuh, matikan husnul khatimah. Matikan saya dalam keadaan diampunkan oleh Allah. Bukankah itu lebih baik? Sebab itu doa ni pun kita kena belajar daripada orang-orang soleh, apa yang sesuai. Saat dulu saya masa muda doa ni. Doa biar saya nampak muda selalu. Misalnya doa nampak muda, nampak lawak. Tu dia doa masa di bujang supaya cepat dapat jodoh. Tapi dia doa lagi. Doa jadi fitnah. Orang pakat berubuk dia pula. Dia fitnah, dia kena ubah doa. Nabi SAW pernah betulkan sahabat yang berdoa. Salah doa. Awak ni salah doa ni. Awak doa apa? Doa ni doa. Jangan. Ubah doa. Ubah doa. Dan sebab itu kita kena faham tentang signa doa itu sendiri. Rasulullah kan dah beritahu kita doa ni apapun Tuhan mustajab. Kadang-kadang mustajabnya Allah simpang akhirat. Satu. Kadang-kadang mustajab tadi Allah ganti yang lebih baik. Allah tak beri yang kita nak, yang lebih baik lagi. Umpama kita minta makan pagi, dapat makan tengah hari. Bukankah lebih baik? Umpama kita minta makan tengah hari, tiba kita dapat makanan yang lebih besar lagi, makan malam pula. Lebih baik. Yang ketiga, Allah mungkin telah palingkan kepada kita mudarat yang seumpamanya. Contohlah kalau seorang tu doa nak kaya. Kaya tu ada mudarat dia, jadi sombong lah, itu mudarat dia. Jadi kita tak kaya, kita tak dapat itu. Sifat sombong tak ada. Ya, masa tak kaya kita baiklah, bagus, masjid pun rajin. Kaya takut berubah jadi sombong, maka Allah tak bagi kerana Allah nak palingkan mudarat tu.
Kita tak ada anak, doa ada anak. Rupanya Allah nak palingkan mudarat anak yang derhaka pada kita mungkin, yang kita tak tahu. Yang mungkin nanti menyakitkan hati kita, menconteng arang di muka kita. Maka itu yang Allah palingkan mudarat. Sebab tu yakinlah waktu kita angkat tangan, Allah dah bagi pun. Allah dah bagi. Jangan kita minta macam kita nak. Tapi lihatlah apa yang Allah telah beri pada kita. Kemudian dalam surah ini juga, memberi amaran kepada setiap pendusta Al-Quran dengan api neraka. Dan memberi khabar gembira kepada orang yang beriman, yang beramal soleh dengan syurga dan kenikmatan yang senantiasa. Dan Allah Ta'ala menyebut juga dalam surah ini tentang nikmat Allah terhadap golongan muhajirin yang meninggalkan kota Mekah, yang pergi ke Madinah. Allah sebut kelebihan, kemuliaan mereka. Dan surah ini juga menceritakan tentang dalil-dalil kekuasaan Allah. Daripada ciptaan malam dan siang, langit dan bumi, hidup dan mematikan, yang menciptakan seluruh alam. Dan Allah Ta'ala menceritakan tentang Allah yang esa, yang akan hisap manusia. Allah tak wakil malaikat untuk hisap orang. Allah sendiri. Allah akan hisap setiap manusia seorang-seorang. Bukan secara by grouping, bukan. Bukan secara bangsa. Seorang-seorang. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang jumpa kami seorang-seorang. Dan kamu datang pada kami tanpa terjemahan, tanpa penterjemah. Tak ada penterjemah, tak ada peguam. Kita kalau pergi mahkamah mungkin boleh buat peguam. Di hadapan Allah tiada peguam. Kamu akan bercakap sendiri. Seluruh anggota badan kamu akan bertutur dan bercakap. Semua akan bercakap. Setiap seorang akan dihisap. Lama tak lama hisap, terpulang keadaan mereka. Ada yang mungkin puluhan tahun dihisap. Ada yang ribuan tahun. Ada yang ratusan tahun. Maka semua mata melihat setiap orang yang dihisap. Kalau dia baik, dia pulang dengan gembira. Maka jadilah orang yang sama macam dia, tumpang gembira. Oh, kalau begitu dia dimudahkan hisap, aku juga akan dapat macam tu. Sebab kita sama. Kalau dia tak elok, maka jadilah orang yang tak elok macam dia, berduka cita. Habislah kita. Kita pun perangai macam dia juga. Macam kita zaman-zaman kena hukum di guru disiplin lah. Seorang kena bedah sebab panjat pagar, kita pun ingat kita pun panjat juga. Maka kena pula kita ni. Artinya automatik kita nampak, ingat balik kesalahan kita. Ini dalam surah ini diceritakan. Dan dalam surah ini juga diceritakan tentang betapa bencinya orang kafir bila dengar ayat-ayat Allah. Orang kafir ni bila dibacakan Quran, bila diingatkan tentang Allah, mereka tunjuk wajah tak puas hati betul. Benci. Benar kalau kita perdengarkan Quran pada orang kafir, mereka marah sungguh. Dan Allah Ta'ala mencabar orang kafir dalam surah ini, supaya mereka meminta sembahan mereka, patung-patung tadi, mencipta lalat. Buat lalat seekor. Allah beri benda yang paling hina, binatang yang dipandang hina, lalat, urung tahi. Lalat tak ada pun orang nampak dia suatu makhluk untuk diternak. Tak ada. Orang nampak lalat ni untuk dihalau je. Nampak lalat, halau. Kita nampak lalat, hina. Maka kata Allah, cuba cipta seekor lalat. Mintalah semua berhala-berhala kamu, tolong kamu. Fadlan, dan mintalah jin pun tolong. Kalau lalat pun tak boleh buat, sementara manusia. Kalau ma'budat, sembahan-sembahan kamu, patung-patung, berhala-berhala. Ni segala pemimpin kafir ni pun tak mampu nak mencipta seekor lalat, apatah lagi nak cipta seorang manusia. Allah yang mencipta manusia. Bukan seorang Allah cipta manusia. Bilion manusia Allah ciptakan. Pergi dan datang. Itu kekuasaan Allah. Kamu lalat seekor pun tak boleh buat. Tapi lawan Tuhan tu macam power sangat. Kemudian dalam surah ini juga menceritakan tentang beberapa syariat yang asas. Iaitu 3. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan juga berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diikuti dalam surah ini juga diceritakan tentang samahatul Islam, kelembutan Islam. Wa anna ad-din yusla usr, dan agama ini mudah dan tidak susah. Dan surah ini menceritakan tentang Islam yang bersifat samahah, toleransi dan sifat agama yang mudah dan tidak susah. Kemudian dalam akhir ayat-ayat surah Al-Hajj, Allah perintahkan semua manusia berpegang dengan agama Allah,
berpegang dengan Quran, berpegang dengan Islam. Dan menjelaskan bahawa akhirat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi terbesar pada hari kiamat. Nabi ini akan jadi saksi terbesar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan cari umat dia. Lalu bila Rasulullah ditanya, macam mana kamu kenal umatmu? Aku mengenalnya melalui wuduk. Kesan-kesan wuduk yang diambil, maka aku kenal dia. Kerana umatku akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya wajah, tangan dan kakinya, kesan daripada wuduk. Dan hiasan orang beriman pada hari akhirat kelak ialah anggota wuduknya. Sebab itu disunatkan kita melebihkan basuhan wuduk. Maknanya kalau kita basuh muka ni, sunat lebihkan sampai ke belakang tengkuk. Kalau kita basuh tangan sampai ke siku, sunat kita lebihkan sampai ke kita punya bicep ni. Atau sampai ke ketiak kita, disunatkan. Kalau kita basuh kaki ni, sunat sampai ke lutut kita. Disunatkan. Kenapa? Dia punya hiasan kita tadi dengan wuduk. Kalau kita kat dunia kan, kalau perempuan emas lah. Emas boleh pakai kat siku, power. Siapa tak boleh belok siku, itu memang power betul lah dia. Maknanya hiasan dia. Kat kaki pun ada, hidung pun bertindik. Ni, semua ada ni. Hiasan dia. Orang lelaki ada cara hiasan lelaki. Tapi hiasan manusia pada hari kiamat wuduk. Dan Nabi SAW mengenali umatnya dengan wuduk. Lepas itu kata Nabi, innakum tub'athuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Kamu akan dibangkitkan dan keadaan bercahaya wajah dan tangan kamu. Siapa yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, maka lakukan. Yang ini melebihkan anggota wuduk. Basuhan. Yang saya sebut tadi, kalau sini, sini. Tuan-tuan basuh muka ni sampai ke belakang. Sunat. Melebihkan basuhan. Ya, kita tahu dia punya sepadan sini, sini, sini sepadan dia. Tapi kalau kita basuh sampai belakang, rambut tahu sini pun okey. Tapi kita lebihkan sampai ke belakang. Tangan kita tahu siku je ni. Kita pun boleh lebihkan. Tapi tengoklah kalau ada orang jangan sampai buka aurat nak lebihkan. Tu sampai peha depan orang ni. Hukum dia dah jadi haram pula. Sebab kita nak buat benda sunat, dia tak boleh sampai lah dedah aurat. Kita kalau ambil wuduk seorang-seorang tak apalah. Wuduk seorang-seorang kita membasuh sampai ke lutut, sampai ke perut. Tapi depan wuduk ni kita pun nak selok peha ambil. Terkejut orang tengok. Tengok serban besar ni. Belajar dengan siapa lah. Kita juga kena. Bila orang mengajar jangan tidur. Separuh faham. Jadi asasnya bila kita basuhkan lebih yang tadi, ada keadaan depan orang tak adalah sebab tak ada masalah sebab dia tak mendedahkan aurat. Yang siapa dedah aurat nak angkat sampai ke lutut, ini waktu kita bersinggah. Sebab itu sunat wuduk ni kat rumah. Wuduk ni dia tak sunat kat masjid, kat surau, kat rumah. Kenapa? Kita pertama kita pakai air kita lah. Jadi semua duit kita tu bayar air kerana wuduk kita. Yang kedua supaya kita waktu kita nak solat, kita sudah dalam keadaan bersih dan dikira sudah macam kita solat. Dia panggil riba. Maknanya kita dah macam bersedia untuk solat. Dan kerana apa? Juga kerana tujuan kita. Bila kita ambil wuduk dari rumah, tujuan kita untuk solat. Itu kuat. Lebih kuat. Maka ini dia antara sebab. Atas tengah ulama kita kan baca hadis waktu tuan-tuan pergi umrah. Kalau kita wuduk di rumah, kemudian kita pergi ke Masjid Quba, kita solat 2 rakaat, pahalanya seperti umrah. Tapi di situ ada satu hadis, ataupun hadis sebut, man tatahhara fi baitihi. Siapa yang berwuduk di rumahnya. Setengah ulama kata siapa yang pergi Masjid Quba, dia berwuduk di Masjid Quba, dia tak dapat ini. Sebab Nabi sebut man tatahhara fi baiti. Siapa yang berwuduk di rumahnya, kalau dalam kondisi kita sekarang di hotel dia. Sebab itu kadang-kadang setengah mutawi dia pegang kuat sikit ni. Ada kata pastikan ambil wuduk belaka, ni kita nak pergi ke Masjid Quba. Ambil wuduk nak dapat. Setengah ulama kata tak, itu kebiasaan. Kebiasaan yang ambil kat rumah lah. Sebab kita kadang-kadang kat masjid ni mungkin tak ada air, mungkin sekian-sekian. Sementara di zaman Rasulullah, kat masjid ni tak disediakan air. Maka rumah masing-masing. Tapi zaman kita sekarang, kat masjid lagi banyak air. Lagi banyak paip. Faham kali? Dan kita pun kadang-kadang selesa sebab kat rumah kita, paip tu dalam jamban. Kita tak selesa nak berwuduk. Kita nak kat masjid. Maka setengah kata tak, itu sebenarnya kebiasaan. Bukanlah memberi syarat, tapi ia kebiasaan. Inilah kandungan surah yang kita bacakan ini, yang diakhiri dengan pemberitahuan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa umat Nabi Muhammad SAW
akan menjadi saksi pada umat-umat yang terdahulu dalam penyampaian nabi-nabi, rasul-rasul, dakwah kepada mereka semuanya. Maka ini menunjukkan keistimewaan Rasulullah dan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.